Sambutan perayaan asas perpaduan masih lagi bersama dengan Dr. Muhammad Syamsuddin Abdul Aziz, pensyarah kanan Pusat Latihan Intern dan Pengayaan Akademik Cerita Universiti Melaya. Tadi kita terhenti seketika berkenaan dengan ramuan resepi yang doktor berikan untuk menyatu padukan bangsa, dan jika kita melihat kepada kemampuan sambutan perayaan yang pelbagai di negara ini untuk mencapai tahap perpaduan yang kita boleh kata diinginkan, maka setakat manakah tahap pemahaman yang diperlukan mengenai perayaan tersebut, dan adakah cukup sekadar mengetahui mengenai makna di sebalik pemberian ampau misalnya, dan juga adakah kita perlu mendalami setingga tahap falsafah warna merah pada budaya Cina itu yang diperkayakan sebenarnya. Bila bercakap tentang sambutan ni juga, kita perlu lihat, perlu faham bahawa hubungan antara etnik ni dia bukan sekadar antara Melayu, Cina, India, Iban, Bidayuh, tak. Kita perlu lihat daripada dua sudut pandang. Pertama, hubungan intra-etnik. Intra-etnik ni ada hubungan antara kaum yang sama. Pun kadang-kadang kita tak kenal. Kita kadang-kadang orang Kedah pun ada tak faham bahasa orang Negeri Sembilan, orang Negeri Sembilan ada tak faham bahasa orang Kelantan. Dan juga satu lagi adalah kefahaman perlu adalah tentulah dari segi interetnik, antara etnik yang berbeza. Sebagai contoh sebenarnya dalam waktu sambutan perayaan ni, dia boleh jadi kisah begini. Hari itu ada seorang saya punya kawan, dia katalah dia orang Kedah yang duduk di Kelantan. Kemudian isterinya orang Kelantan lah. Jadi bila ada jiran datang, kita nak kait dengan intra-etnik. Bila jiran datang, kawan saya yang Kedah ni kata, buang kasut tu. Buang kasut. Sebelum masuk rumah, hang kena buang kasut. Lepas tu datang isteri dia kata, tolong pecat kasut. Pecat kasut. Itu menunjukkan sebenarnya kita kata apa ni, buang kasut, takkan datang rumah nak kena buang kasut. Ini dari segi intra-etnik dia menunjukkan. Kalau orang Kedah, buang kasut tu merujuk kepada tanggalkan kasut. Pecat kasut, bukan turunkan jawatan kasut tu, tak. Pecat kasut tu juga merujuk kepada menanggalkan kasut. Itu dari segi intra-etnik. Itu sekadar contohlah. Mana saya ada dari segi interetnik, betul. Kita perlu faham banyak lagi sebenarnya yang kita kena gali dalam hubungan kita di antara kaum, supaya nilai toleransi antara kita ni menjadi semakin kuat. Macam tadi saya bagi contoh baju warna merah tu. Seboleh-bolehnya mungkin masa tahun baru Cina nanti, bukan sekadar kita tukar pakai baju berwarna merah untuk kita menyantuni jiran-jiran kita, kita juga ajak family kita sama-sama. Hari ini apa salahnya kita bergembira sama-sama pakai baju berwarna merah. Ini menunjukkan nilai etos bangsa tadi, nilai toleransi contohnya. Saya tadi kita dah bincang berkenaan dengan apa yang perlu dicampur adukkan demi memeriahkan, mengimarahkan satu periuk keluarga Malaysia, kita katakan. Jadi individu itu sendiri, apa antara kriteria yang perlu ada pada setiap individu ni untuk kita mencapai satu tahap patriotisme dalam setiap bangsa? Kalau dulunya mungkin mengibarkan jalur gemilang, kita angkat jalur gemilang depan rumah sebagainya, tapi kali ini era digital, era metaverse. Jadi apa yang boleh dikatakan sebagai komen doktor dalam hal ini? Sebelum saya menjawab soalan Syai ni, saya nak kata bahawa dalam keadaan sama ada globalisasi ke kan, metaverse dan sebagainya, semua rakyat Malaysia ni perlu ada jiwa. Jiwa ni sebenarnya saya letakkan sebagai satu akronim. Jiwa ke arah perpaduan. Di mana J itu saya katakan bahawa rakyat Malaysia ni perlu ada juang. Juang untuk mempertahankan negara kita ni. Ini sekebun cinta dan berbunga kita ni. Kita kena jaga ni. Kita ni adalah unik, ada kepelbagaian. Kemudian yang I adalah inisiatif. Kita perlu ada buat contoh, kalau anak-anak muda macam-macam cara, mungkin dia buat video nak menarik orang supaya rapatkan hubungan antara kaum. Kemudian kalau ada setengah pihak mungkin pergi menolong orang, menyantuni orang yang susah dan sebagainya. W pula adalah disebabkan ini adalah zaman teknologi. Kita kena buat sesuatu dengan wow. Ada wow sikit. Jangan, ni bukan macam duduk mengibarkan bendera je. Ini bagus. Kalau tak tiba, kau tak ada semangat patriotism. Padahal hakikatnya tidaklah sebegitu. Banyak cara untuk kita tunjukkan bahawa kita sayangkan negara. Dan A yang terakhir adalah aspirasi. Kita perlu ada kehendak dan keinginan untuk menjadi rakyat yang patriotik, yang menjunjung ke arah perpaduan, khususnya perpaduan keluarga Malaysia.
Okey, baik. Saya melihat situasi ini di peringkat akar umbi di mana mahasiswa sendiri sebagai ejen perpaduan masyarakat keluarga Malaysia menggunakan platform sambutan perayaan dan sebegini. Jadi bagaimana komen doktor ataupun pandangan doktor berkenaan dengan mahasiswa sebagai ejen perpaduan itu sendiri? Mahasiswa ni memang boleh memainkan peranan yang cukup besar dalam sebagai ejen perpaduan. Sebagai golongan muda yang memang biasa dengan social media contohnya, macam-macam lagi bentuk kempen, bentuk galakannya mereka boleh mengajak orang lain ke arah perpaduan. Betul. Dan satu lagi mahasiswa kita ni bagusnya jabatan Kementerian Pengajian Tinggi kita menetapkan dia ada subjek-subjek wajib universiti. Dalam subjek wajib universiti ni memang ada dah elemen tentang hubungan etnik, elemen tentang memahami kepelbagaian sebagai asas perpaduan dan sebagainya. Okey, baik. Kalau kita ikutkan dalam era tadilah era metaverse, era internetnya dan juga era kampung global yang tidak pernah mengenal warna kulit, apakah masih relevan konsep perpaduan kalau kita jangkakan dalam masa hadapan, doktor? Kalau kita ada patriotisme dalam hati dan jiwa kita, benda itu akan kekal sampai bila-bila. Walaupun katakan pada zaman metaverse, zaman kripto dan sebagainya, rasa sayang pada negara ni adalah satu perkara yang penting yang perlu kita kekal dan perjuangkan. Sebab ini adalah ramuan kepada kejayaan kita punya kejayaan rendang, bukan kejayaan rendang lah, kejayaan untuk kita mempertahankan dan mengukuhkan lagi perpaduan di dalam negara kita. Saya kira rendang ni pun pelbagai jenis, doktor. Betul. Ada yang sedap, ada yang kurang. Oh, itu dua jenis. Itu dua jenis lah. Saya jeniskan kepada dua bahagian. Mungkin kita pasti nak rendang yang sedap, rendang yang boleh dimakan. Kalau makan tu bukan sepinggan tapi berpinggan-pinggan. Macam saya sepinggan je lah. Tapi rendang yang sedap lah yang kita inginkan. Jadi sebagai penutup bicara Lensa IPT hari ini, mungkin apa antara nasihat, pandangan dan juga mungkin kata-kata akhir yang doktor boleh berikan untuk mendapatkan rendang yang sedap itu tadi, rendang perpaduan kita kata. Okey, rendang perpaduan ya. Saya nak maklumkanlah sebenarnya rendang ni bukan sedap dan tidak sedap je. Ada kat jenis. Kalau kita biasa dengar rendang ni seorang letak kerisik. Ada rendang yang tak payah letak, rendang Aceh contohnya. Yang saya nak sampaikan adalah kalau buat rendang pun ada kepelbagaian jenis, apatah lagi di negara kita yang ada kepelbagaian bangsa, kepelbagaian etnik dan lain-lain. Maka kalau boleh saya nak ambil ruang sikitlah. Saya nak menerangkan, nak buat kesimpulan sikit tadi menggunakan kertas ni. Magic ke doktor? Taklah magic sangat. Tapi saya tengok kita boleh zoom sikit. Ini adalah negara kita di mana kita ada orang Melayu contohnya, orang Cina, orang India, orang etnik di Sabah dan Sarawak contohnya. Jadi kalaulah semua ini memainkan tugas, memainkan peranan masing-masing, orang semuanya dengan ada nilai dan etosnya, maka barulah gabungan kepelbagaian ini akan menyumbang kepada kejayaan. Kejayaan apa? Kejayaan ekonomi. Kejayaan. Dekat mana saya tersilap pandang tu? Ada. Saya salam dulu, boleh salam dulu ke? Jadi nak salam, saya nak salam. Okey. Jadi saya boleh guna lagu dah. Terima kasih banyak Syah. Dekat sini dah jadi. Okey, maksudnya itulah sebenarnya kalau kita gabungkan beberapa elemen-elemen cahaya warna yang mengindahkan mata pandangan kita, sebenarnya kita boleh capai tahap perpaduan yang kita kata utuh keluarga Malaysia yang sangat kuat untuk kita bawakan bersama di hujung pada masa akan datang nanti, doktor. Jadi kalau kita ikutkan sebagai kata-kata akhir daripada doktor, mungkin dalam suasana raya lagi kita boleh berikan sedikit ucapan, berikan sedikit mungkin suasana hari raya dalam kita mungkin tak dapat beraya lagi. Saya ni mengambil ruang ni nak mengucapkan maaf zahir dan batin kepada semua ahli keluarga, sahabat-sahabat dan seluruh rakyat Malaysia di mana kita kena mengambil jalan, mengambil ruang dan peluang waktu sambutan perayaan ni untuk kita terus mengharmonikan Malaysia selaku sekebun cinta dan berbunga. Allahu Akbar. Itu sekebun cinta nama bunga. Kita kena jemput doktor lagi untuk menyanyikan lagu tu dengan full version. Apa pun kita mengucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Syamsuddin Abdul Aziz, pensyarah kanan Pusat Latihan Intern dan Pengayaan Akademik Cerita Universiti Melaya kerana sudi bersama kita pada hari ini. Dalam suasana hari raya lagi, kita nak dengar lagi ucapan raya. Jadi kita akan berehat seketika. Kita akan bersama dengan salah seorang figura yang sangat penting dalam Kementerian Pengajian Tinggi dan juga Jabatan Pengajian Tinggi. Dan pastinya kita akan berehat seketika dalam Lensa IPT. Kita akan kembali selepas ini.